Hai, selamat datang gig ke channel My Pahan Studio. Hari tu kami ada sikit benda yang kami nak kongsikan. Benda tu datang daripada kawan kami, minta kami mula extension wire. So hari tu kita nak buat extension wire, buat sendiri atau beli kedai yang bagus. Dan hari tu juga kita akan cuba buat sendiri. Okey, bagi yang baru datang, jangan lupa subscribe kami pun channel Pahan Studio, dan banyak benda yang kami akan kongsikan dalam video-video yang akan datang. Okey, jom kita mulakan. Untuk yang pertama kita perlukan test pen ataupun screwdriver, mana-manalah kita pun, tapi kami suka Phillips. Seterusnya kita perlukan kepala soket. Kemudian kita perlukan flexible cable 3 core. Okey, cuma kami nak ingatkan, cari yang betul yang ada tulis pure copper. Abaikan anik di belakang yang memang sukanya dengan benda-benda macam tu. Seterusnya kita perlukan pemotong wire automatik. Seterusnya kita perlukan soket 13A. Benda tu kita akan jual. Semestinya ada lah, tapi tu ialah kabel gland. Kelak kami akan tunjukkan apa fungsi benda tu. Dan paling penting juga ialah socket box. Untuk socket box kami gunakan yang 1-1 box, yang satu-satu lah. Okey, seterusnya jom kita mulakan dengan langkah yang pertama. Okey, tangga bulata, ada benda bulat tu kan, tekan kawasannya, boleh picit dengan tangan. Okey, bendanya pun tercabut. Okey, kemudian masukkan gland yang tadi ya, masuk ke dalam lubangnya. Buka yang di belakangnya, masukkan ke dalam lubang, tekan-tekan sikit, kemudian kunci untuk masukkan glandnya. Okey, kemudian kunci. Kemudian buka yang bahagian atas depannya. Okey, kita akan masukkan wire ke dalam melalui glandnya tadi. So, buka yang warna hitam tu dulu. Warna hitam tu jangan dikorek, jangan dipotong. Memangnya ada lubang, tengah benar-benar. Okey, dari lubangnya masukkan wire. Okey, kemudian masukkan balik ke dalam box tadi. Okey, beri lebih sikit sebab kita nak buat panjangkan. Wire tu kami buat dalam 4 meter. Kemudian masukkan wire dalam soket. Okey, benda tu paling tak orang perlu tahu. Okey, benda tu paling penting. Tengok pada kabel dia. Tengok beza kabel 2.5 dan 1.5. Yang kecil ia adalah 1.5, yang sikit ia 2.5. Kita orang jangan pakai kabel 1.5 ya guna untuk buat benda yang besar. Selalunya orang guna 1.5 ya adalah untuk lampu, kipas, buat lampu, buat kipas, dan kadang-kadang yang memerlukan current yang kecil. Dan jangan sekali-kali gunakannya untuk water heater dan sebagainya yang memerlukan current yang tinggi lah. Kemudian potong wire. Kami gunakan wire tu untuk jadi konektor untuk sambung dua soket yang tadi, sebab kami perlukan wire yang macam tu lah. Okay, let's say kita guna, so untuk kami gunakan 1.5. Okay, potong, gunakan pemotong tu. Pemotong tu boleh beli di Shopee juga. Okey, lihat tu. Tu adalah live. Okey. Tu adalah untuk bumi. Bumi warna hijau, live warna merah. Okey, kemudian ada neutral. Neutral tu selalu kita guna warna biru. Kita tengok pada wire juga lah. Ada wire live tidak guna warna coklat. Okey, masukkan macam biasa. Masukkan dalam skru ya. Okey, masukkan. Pastikan ketat. Okey, kita dah ada yang pertama tadi. Kemudian kabel yang daripada wire tadi kita buka lah. Okay, dapat 3 juga. Kemudian buka, gunakan pembuka tadi. Okey, dah dapat 3 ya. Sambungkan. Yang tadi kita pilih sikit warna. Oh, kami nak minta maaf sebab kami asyik jumpa warna lain yang ada penuh sikit warna je, warna merah. Kita gabungkan, tapi kita perlu lihat, pastikan wire yang betul bila kita sambung balik ke wire yang kedua. Jangan silap. Tengok betul-betul yang kami buat tu. Okay, wire live yang warna merah tadi yang kami padah mula-mula tadi, pastikannya bergabung dengan warna coklat dalam kes tu. Disebabkan kami ada wire lain di rumah tu, so kami gunakan yang live ya, kelak akan sambung dengan warna coklat. Pastikan betul lah. Okay, tengok label yang kita buat tadi, warna dari label live tadi, gabungkan ke tempat bahagian yang pertama ya tadi. Okay, kemudian biru selalunya orang gunakan untuk neutral, masukkan juga ke lubang neutral. Dan yang terakhir bumi warna hijau, tak sambungkan warna hijau ya ke dalam lubang. Okey, sambung mesti ketat.
Okay, kadang-kadang nya akan buat spark pun kita siap buat dengan ketat. Kami suka akan jenama MK tu sebab nya pun design untuk soket tu memang si nampak lah skru lepas kita pakai kita tenangah bila tak dah habis tu pula. Okey, bila dah selesai masukkan skru. Skru tu memang nya beri free RM2. Okey, jangan tanya sini beli. Masukkan terus skru ya. Okey, tengok kan nampak skru ya kan. Kita pergi tengok yang kedua ni lah. Masukkan balik skru ya. Okey. Okay, yang seterusnya tengok cover yang nya berikan. Tengok cover yang nya beri, masukkan aja ke dalam soket kita. Adalah covernya tadi. Tengok nya gunakan cover tu adalah untuk si nampak bahagian skru tadi. So kita pun soket akan nampak lebih handsome lah. Kan? Dia nampak gini. Okey. Glen tu kadang-kadang orang gunakan sebab nak elak wire yang berjarit lah. Bila kita tarik-tarik kan, bila kita buat kerja takut kita tarik tanpa glen. Okey, di bahagian hujungnya pula kita akan gunakan kepala plug tadi. Buka skru kepala plug. Dalam kepala plug tu pun ada 3 bahagian macam yang tadi juga, ada bumi, ada live, ada neutral. Yang untuk kita orang ada belajar lah biasa. Okay, kita boleh beli dalam harga RM2. Okay, yang atas sekali adalah bumi. Kedua yang ada sebelah kirinya adalah neutral. Dan yang panjang ada sikit fuse di sini adalah live. Okay, kegunaan live adalah untuk mengelakkan current yang berlebihan dan ia akan putuskan bila berlaku lebihan current yang masuk ke melalui soket kita tu. Mesti ada sebabnya adalah keselamatan. Kadang-kadang orang buang si sambungkan benda ya. Apa yang akan jadi mau kita si buat untuk kebakaran yang amat tinggi lah. Jangan. Okey, kemudian masukkan skru dan masukkan balik. Tada, kita dah habis bahagian untuk kepala soket tadi. Okay, kita dah siap dengan extension wire tadi. Okey, itu adalah contoh extension wire yang kita dah buat tadi. Nampak sinyal kemas dan dapat ditarik. Siapa yang tarik tu memang steady lah bagi siapa yang berminat untuk buat benda tu. Yang berada di Miri dapatkan barang semua di KM Lighting. Okey, macam ni kita nak cek. Kebanyakan orang bila buat benda tu yang perlu cek lah. Kami gunakan multimeter, torque clamp meter lah. Apabila kita klik pada kita gunakan clamp meter, kemudian kita alih fungsinya kepada continuity. Okay, bila tak sambungkan probe merah dan hitam nya sepatutnya menggunakan bunyi beep lah. Okay, so sama juga kita gunakan fungsi tu untuk terkesan adakah nya bersambung ataupun sik wirenya. Mensik maksudnya kabel kita ada putus ataupun salah pasang. Apabila kita tengok tu, nampaknya kita dah berjaya sambung dengan baik. Okey, pastikan benda tu betul-betul lah sebab musiknya akan menyebabkan kita barang elektrik kita mungkin short, mungkin siap berfungsi dengan bagus, hangus dan sebagainya. Dan paling kita simak adalah hanjatan elektrik dan kita paling simak benda yang berlaku. Kadang-kadang ada orang guna socket tester. Kami ada juga. Kami waktu buat video tu benda yang saya ada di situ lah. Okey, dan jangan lupa subscribe kami dan banyak video kami lagi lepas tu. Okey, kadang-kadang ada orang yang takut berlaku hanjatan elektrik dan sebagainya, tidak gunakan satu lagi yang lebih safety daripada tu, iaitu tidak gunakan RCCB. Kegunaan RCCB itu adalah untuk mengesan kebocoran. Sekiranya tadi ada arus yang berlebihan tadi, macam peti kan, hanya ada kebocoran, so benda tu akan trip sendiri bila ada kebocoran elektrik. Itu adalah extension kedua kami selalu guna extension wire tu bila untuk berwelding dan sebagainya. Penting bagi kami sebab kami kerja di luar outdoor, kami takut apa kata putus waktu kami sambung-sambung ke benda tu. Bila ada short sikit akan trip sendiri. Ni saya buat rumah kita trip lah. Dan wire yang kami gunakan adalah wire 2.5mm. Okay, paling bagus 4mm lah kita mau kerja bagus sikit. Okay, benda tu pun sikit jauh mahal gila, lebih bagus sikit lah kita mau coba. Dan kali tu juga kami nak promosi, kami ada jual Tofilak dan Safari bagi siapa yang ingat 2 tahun yang lepas. Memang benda tu popular lah di kalangan kita waktu kecil-kecil tu. So siapa yang mau beli boleh klik link di bawah.
biaya perkongsian kami hari itu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi untuk next video, dan kami nak ucapkan selamat menyambut Syawal yang akan datang. Selamat lagi. Bye.